Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So ini adalah video aku yang kedua untuk kisah 1001 Malam Part 2. Okay, untuk video kisah 1001 Malam Part 2 ni aku akan cerita dua cerita untuk hari ini. Sebelum tu aku nak disclaimer awal-awal dulu. Siapa ada penyakit-penyakit kronik ke penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, aku harap korang jangan tonton video ni kerana dalam video ni ada berbagai elemen-elemen seram yang boleh memeranjatkan korang. Aku tak nak apa-apa berlaku di luar jangkaan aku. Aku tak nak buat panjang-panjang tentang ni. So, jom kita ke cerita yang pertama. Untuk video yang pertama aku ni, untuk kisah yang pertama aku ni, minta maaf sikit. Untuk kisah yang pertama aku ni dia terjadi kepada salah seorang followers aku yang dihantar mesej melalui DM di Instagram. Dia ni nama dia Hafiz. Dia ni memang handsome, memang kacak, putih melepak. Orang kata kalau perempuan-perempuan pandang confirm cahaya punya lah. Buaya lah. Wow. Okay. Masa tu dia ni seorang yang smart, handsome. Dia ni orang kata, cerita yang pertama aku ni dia macam underage sikit lah. Macam bukan underage lah, maknanya atas 18 lah kena dengar, bawah 18 tak boleh dengar. Tapi kalau mana yang nak dengar lah. Masih ada orang dewasa kat situ. Hafiz ni dia ramai sangat, dia punya awet-awet dia ada yang perempuan ni, ada yang free hair, ada yang bertudung. Sekali nak jadikan satu cerita, mungkin ini orang kata akibat dia kifarah dia kot. Selalu buat benda-benda tak elok. Benda ni dia orang kata Hafiz ni kalau dia dengan perempuan-perempuan dia tackle senang, dia apa semua. Sekali dia mungkin akhir sekali dia dengan perempuan tu akan jatuh ke katil juga. Dia akan check in lah hotel. Orang kata macam tu lah. Sekali ni benda ni nak mengubahkan hidup dia. Kata dia tak nak berkecimpung dengan benda-benda macam ni. Mungkin dia dekat dalam dunia gelap. Dia terjalan-jalan. Satu hari tu dia berkenalan dengan seorang perempuan ni. Nama dia best, Melissa. Nama macam artis Melissa. Melissa ni dia Melayu. Dia sama umur dengan Hafiz ni. Hafiz ni umur dalam 25 tahun. Melissa ni 25 tahun juga. Dia ni belum kahwin lagi. Hafiz yang belum kahwin lagi. Lepas tu Hafiz ni pun kata dengan Melissa, diorang dah kenal-kenal semua. Dia cicit-cicit semua, dah dapat nombor apa semua, dah ajak keluar makan, special dinner, makan tempat mahal-mahal. Sekali satu cerita tu, satu malam tu Hafiz pun ajak lah Melissa ni, dia pun mesej saya, you free tak malam ni? Melissa pun jawab, I free je. Kenapa? You datang rumah I, kita boleh lepak-lepak, cicit-cicit ke apa ke. Melissa pun kata, okey, boleh juga. I pun tengah boring ni dekat rumah. Bolehlah I orang kata luah-luahkan perasaan ke, simpati sikit ke. You boleh dengar problem I boleh dengar problem tu. Okay, alright. You send location, nanti I sekejap lagi I sampai. Hafiz pun dia duduk area Selangor macam tu. Dia ni pun send lah location. Dia kata send location apa semua. Sekali dia Amir pula. Hafiz ni dah send location. Hafiz semua bersihkan lah rumah dia, spray wangi-wangi apa semua. Dia pakai baju macam tu je. Dia smartkan rambut dia macam ni apa semua. Sekali Hafiz ni pesan kat dia, you kalau dah sampai, you call I tau, nanti I datang bawah ambil you. Lepas tu Melissa nak kata okay, nanti I call you. Sweet pula malam-malam tu kan. Sekali tiba-tiba dia tengah duduk kat ruang tamu, pintu rumah dia diketuk sebanyak 3 kali. Lepas tu Hafiz ni pun macam, siapa pula datang rumah aku malam-malam ni? Mungkin kawan aku kot, Melissa. Dia kata dia tunggu kat bawah, nanti dia suruh aku ambil. Lepas tu buka je pintu, apa yang dia terperanjat, dia tengok Melissa dah ada kat depan pintu rumah. Dia kata, hai sayang. Hai. Masuklah. Melissa pakai baju warna merah, tudung warna biru, seluar warna hitam. Lepas tu Hafiz kata, you bukan suruh tadi I ambil you kat bawah. Tak apalah, I dah biasa dah, tak naklah menyusahkan you malam-malam ni. Sekali Hafiz semua macam, okey lah. Masuk. Dia buka pintu apa semua. Kata, you duduk dulu lah, I buatkan air untuk you.
I buat air special untuk you, air kasih sayang. Melissa kata kat Hafiz, alah you ni ada-ada je lah. Hafiz pun buat air, dah habis buat air apa semua, bagi minum. Melissa kata, you tak takut ke duduk rumah seorang-seorang? Dia kata, I dah biasa dah. Orang kata, parents I duduk jauh, I kerja kat sini, takkan I nak tumpang rumah mereka. Mesti I privacy sikit. Yelah. Lepas tu bila diorang dah borak-borak ni semua, gelak-gelak semua, dia tak fikir apa-apa pun. Ni Melissa betul ke, Melissa tak betul ke. Dia macam, ini Melissa lah kan. Kalau tak betul, mestilah dia macam belik-belik sikit kan, diam ke. Sekali Melissa ni borak-borak. Hafiz, you punya rumah tandas ni kat mana? Melissa, tandas tu tepi tu je, sebelum sampai dapur tu. Okey, Melissa ni pun pergi tandas apa semua. Hafiz ni duduk ada kat ruang tamu sambil tunggu dia. Masuk 5 minit, 10 minit, 15 minit. Hafiz ni macam pelik. Kenapa Melissa ni tak keluar daripada bilik air ni kan? Kita lama betul berak keluar pasu ke? Lepas tu macam tak apalah kan. Lepas tu Melissa keluar dari bilik air tu. Dia bisa keluar, leganya. Lepas tu Hafiz tanya, You buat apa bilik air lama-lama? Buat bilik air ke? Lepas tu Melissa kata, tak adalah, I buat ni lah, I buang air besar, I sakit perut. Okey. Lepas tu Melissa ni tiba-tiba dia macam jadi macam, orang kata macam rakus tau. Dia macam dia pegang-pegang Hafiz ni. Dia macam, orang kata jilat pipi Hafiz ni. Hafiz ni macam, you ni kenapa you keluar-keluar bilik air je macam ni? Lepas tu Melissa ni macam, orang kata jadi macam penggoda lah. Dia goda Hafiz ni kan. Hafiz ni macam, you jangan you ni janganlah. Kali Melissa tarik Hafiz ni masuk dalam bilik. Melissa tarik Hafiz ni masuk dalam bilik Hafiz, yang bilik nombor 1 tu lah. Sekali bila dah masuk dalam Hafiz dengan Melissa ni dah masuk dalam bilik, waktu diorang sebelum touchdown atas katil, sebelum Melissa ni jadi mangsa, jadi makanan lah orang kata kan. Sekali Hafiz dikejutkan dengan satu panggilan telefon yang berdering-dering bunyi dia, yang kuat, bunyi yang kuat lah. Sekali Hafiz ni macam keluar dari bilik, dia angkat handphone dia, tanpa dia tengok dekat skrin tu, dia potong, hello, Assalamualaikum. Lepas tu apa yang terperanjat ni guys, yang terdengar suara Melissa dalam telefon, You bila nak ambil air ni? Air dekat 10 minit lah dekat bawah ni. You nak ambil air ke? You tak nak ambil? Kalau air merajuk lah macam ni, air nak balik lah. Lepas tu Hafiz ni macam, okay, I ambil you sekarang kat bawah you tunggu mana? Okay. Sekali Hafiz dia letak telefon dia pakai je topi, dia ambil kunci, dia buka pintu grill tu, dia tutup. Lepas tu dia lari terus pergi ke lift, dia turun ke bawah. Sekali dah sampai kat bawah tu, dah lepas daripada dia punya, orang kata lobby. Apa tu ada tempat kapak kat situ. Ada security, dia duduk rumah teres, ada security-nya, orang have lah. Sekali ada kereta Melissa nombor kereta Myvi. Sekali Hafiz pun angkat tangan. Lepas tu Pak Gad dia kata, kawan awak ke? Ya. Lepas tu Melissa ni masuk, you ni kenapa you lambat ambil air? I takut tau. Kawasan rumah you ni kat depan tu gelap, nak jalan tu. Lepas tu Hafiz macam, sorry lah Melissa, I tadi tengah call dengan member I. Hafiz ni terpaksa menipu Melissa ni. Sebab apa? Dia terfikir yang dia buat air tadi, yang dia minum air kat atas tadi dengan perempuan tadi, perempuan tu siapa? Sekali dia pun tak fikir panjang dia. Betul Melissa ni macam, you dah makan dah? Hafiz pun kata, I dah makan. You dah makan dah Melissa? I dah makan dah. Dah minum dah. Macam mana tadi you interview kerja dapat? Dapat, alhamdulillah dapat. Selamat lah, orang kata ada kerja sikit. Lepas tu dah masuk dalam bilik tu, dah masuk dalam bilik pula.
Dia dah naik ke atas, ke rumah dia. Dia masuk dalam rumah dia, masuk. Jadi si Melissa ni duduklah kat sofa yang sebelah kiri ni. Hafiz ni duduk yang sofa yang kat sebelah dekat depan. Jadi Hafiz ni pun tanpa dia tu, dia pun masuk bilik dia. Dia tolak pintu bilik dia. Alangkah terperanjatnya guys. Dekat atas katil itu banyak dengan penuh dengan rambut-rambut. Hafiz ni betul peranjat. Dia kata tapi bila dia pegang rambut tu seolah-olah bukan rambut, dia macam rambut manusia. Tapi bila kita tak mandi ke, bila kita biarkan je rambut kita apa, rambut tu macam keras tau. Dia pegang macam dawai besi. Jadi dia macam muka dia dah, dalam hati dia pun kata, apa benda ni kan. Sekali dia kemas kata katil dia kibas. Melissa ni kata, You buat apa dalam bilik tu? Lamanya dalam bilik tu. Setting Lepas tu Hafiz kata, tak ada apalah, I cuma bersih-bersihkan je. Sekali Melissa ni pergilah masuk kat bilik Hafiz ni. Tiba-tiba bila sampai di depan pintu bilik Hafiz tu, Melissa ni tiba-tiba menjerit. Dan dia pergi ke depan, kat sofa tu balik, dia duduk sambil dia peluk dia punya lutut tu, dia menangis. Hafiz ni macam, kenapa ni kan tiba-tiba ni. Sekali Hafiz ni pun pergi tenangkan lah si Melissa ni macam Hafiz kata, you kita you kenapa ni? Kata, you nampak apa-apa ke? Melissa tiba-tiba dia tengah menangis. Melissa ni automatik senyap sesenyap-senyapnya. Hafiz ni macam, You okay tak? Ayang tahu balik You. Tiba-tiba Melissa ni dia angkatkan kepala dia depan Hafiz. Siapa kau? Hafiz ni macam, Allah Akbar, siapa ni? Lepas tu dia macam, You jangan main-main lah You memang saja je kan nak buat takut I kan. Sekali bila Hafiz ni pandang betul-betul dekat mata si Melissa ni. Mata Melissa ni, dia punya kan hitam kita yang kecil ni, dah jadi dia dah tutup segala mata ni. Maknanya dia dah nampak hitam je, putih ni dah tak nampak lagi. So dia pandang. Tiba-tiba Melissa ni macam, siapa kau? Aku ikut perempuan ni seperti tadi. Kau dah sekali halau dia. Hafiz ni pun terperanjat. Betul dia macam sekali dia teringat ada seorang ustaz yang pernah buat baca ayat Yasin dulu kat rumah dia. Waktu tu dalam pukul 10:30 malam lah. Dia macam, dia angkat telefon dia call ustaz tu. Kru. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ni saya Hafiz ni ustaz. Ya Hafiz. Kenapa Hafiz? Ustaz boleh datang rumah saya sekarang tak? Saya punya kekasih kerasukan lah ustaz. Dalam masa 20 minit saya sampai. Hafiz letak dia ya ustaz. Dia letak je telefon apa semua. Sekali dia punya awik sekali dia macam dia pandang Hafiz ni macam dia nak makan, macam dia nak kunyah lah orang punya telinga. Muka dia dah macam dia dah mengeram. Sekali dalam hampir dalam 21 minit tu ada ustaz datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz. Amir dia pun buka pintu grill. Ustaz masuk ustaz. Ni kekasih saya ni. Sekali si Melissa ni bila dia dah kesurupan, kerasukan, dia peluk tubuh dia. Dia pandang ustaz tu. Terus dia pandang ustaz tu. Lepas tu dengan saya tiba-tiba Melissa ni kata, keluar kau! Keluar! Jangan ganggu aku! Keluar! Sekali ustaz dia pun, Assalamualaikum ya masyarakat jinni. Sekali Melissa ni dia kerasukan, dia macam, Siapa kau? Sekali ustaz ni kata, aku adalah hamba Allah.
adalah untuk dikirimkan untuk membantu anak Adam di dunia ini. Jangan sesekali kamu menyesatkan anak Adam di muka bumi ini. Sekali macam orang kata dia dah macam Amir lagi, aku rasa aku silap dia gini Hafiz ni macam dia dah tak boleh nak buat apa, dia dah gelabah. Sekali ustaz dia pun baca lah kepala kekasih dia tak sentuh, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca ayat kursi. Dia baca sebanyak 7 kali. Dia baca, dia tarik benda tu keluar, dia buang kat luar. Sekali awet Hafiz ni pun pensan. Dia pensan macam Hafiz macam, Ustaz, kenapa dengan kekasih saya Ustaz? Ada benda yang mengikut dia sampai ke rumah ni. Awak ada buat perkara-perkara yang tak elok ke? Hafiz ni macam dia diam, dia tunduk je. Sekali ustaz kata, kembali ke pangkal jalan sebelum terlambat. Dekat situlah kejadian ni berlaku. Bila dia kenal Melissa ni, kejadian ni berlaku pada dia. Sekali dia pun mengambil keputusan, dia berkawan lagi dengan Melissa ni. Dia masih orang kata, tapi dia tak nak lagi lah buat perbuatan-perbuatan hingga dia dengan perempuan touchdown ke katil, buat maksiat, buat hubungan-hubungan yang orang kata salah di sisi undang-undang lah. Itulah untuk cerita yang pertama, Yazah. Kisah yang pertama ni iktibar dia banyak. Contoh macam siapa yang ada kekasih ke, ada 2-3 kekasih ke, orang kata kejap layan yang ni, kejap layan yang ni. Orang kata kalau kita setia tu, kita setia pada yang satu je lah. Macam kita setia pada Allah, kita setia pada yang satu. Kita menyembah Allah, kita solat kerana Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita ada kekasih apa, kita setia pada dia. Kita jangan curang pada dia. Kecuali kalau dia curang, dia ada kekasih lain, itu kita patut tinggalkan dia lah. Kita kena leave it, kita kena lupakan dia. Sebab apa? Dia tu bukan hak kita lagi. Orang kata itulah nasihat untuk video yang pertama. Okey, kalau tak ada panjang-panjang lagi, so jom kita ke cerita yang kedua. Okey, untuk cerita yang kedua ni terjadi pada saudara aku sendiri yang bernama Idham. Aku panggil dia Ham je lah. Nama dia Idham. Dia ni orang kata, dia ni memang orang kata OOTD punya orang lah. Budak OOTD punya. Keluar pakai boot, pakai baju ranggi-ranggi. Dia dengan awet dia sama lah orang kata. Kalau pakai hari tu colour pink semua. Kalau pakai colour purple dia semua. Kalau pakai hitam dia semua. Sekali satu hari tu, benda ni terjadi pada malam Merdeka 2 tahun lepas. Dia kita nak meraihkan orang kata suasana hari kemerdekaan tu. Biasalah 2 tahun lepas tak ada PKP kan. Macam ni PKP 2.0, PKP semua, PKPB, PKPD semua. Kita tak boleh keluar, kita kena duduk rumah. Macam 2 tahun lepas kita boleh keluar raih orang kata celebrate tahun baru ke, hari kemerdekaan ke, tengok bunga api lah macam biasa. Sekali dia jadi satu cerita tu. Idham ni, dia dengan kekasih dia, malam tu diorang nak cicit ajak keluar. Dia pun cicit kekasih dia, dia kata, "Ayuh, jom kita keluar jom. Kita pergi tengok bunga api ni untuk merdeka besok." Kekasih kata, jom lah. I pun mak ayah I tak ada kat rumah ni. Tengok boleh keluar tanpa mak ayah. Aku tak boleh langsung. Jom kita ke cerita yang tadi kita sambung tadi. Lepas tu dia orang kata, dia pun siap. Kekasih dia kata, "Okay, I siap dulu." Si Idham ni pun lepas dia tengok mesej tu, kekasih dia siap, dia pun siap lah. Siap-siap pun semua. Dia pakai orang kata pakai jaket, pakai t-shirt, pakai seluar jeans pendek, pakai kasut. Lepas tu dia bawa kereta apa semua. Sekali dia dah sampai, dia keluar rumah dia bawa kereta, dia on the way pergi rumah girlfriend dia. Dia kata dia dah sampai depan rumah girlfriend dia. Dia angkat lah, tengok girlfriend dia ada kat luar kan. Dia lambai-lambai apa semua. Sekali masuk, kata, "Hi,
about you? How are you today? Good. I'm good. How are you? I'm fine. Oh, speaking English. Dia kata, lepas tu diorang dua pergi ke dataran tu, diorang pun borak-borak lah. Chat semua, you apa semua. Sekali, dah sampai tu, diorang makan dulu, minum dulu, lepas tu relax. Lagi 5 minit, pukul 12. Nak kemerdekaan tu, diorang pergi kat dataran. Tengok sekali dah sampai pukul 12, tengok bunga api, pum, 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 pum. Sekali orang kata, balik tu, awet dia, tiba-tiba senyap. Diam dan tunduk je. Sekali Idaham ni pun tanyalah pada kekasih dia, you okay tak? Are you alright? You sakit kepala ke? You pening ke? You penat Lepas tu kekasih kata, kasih dia diam. Lepas tu cakap, tak adalah, I penat. Lepas tu Idaham kata, oh penat, tak apalah, okay, cukup. Sekali orang kata dah sampai dekat, orang kata nak lepas tol tu, apa semua. Sekali dah si Idaham ni berhenti nak beli okok, dia okok. Sekali waktu dia beli okok tu, dia dah sampai kat kedai tu, kata, bang, okok Winston satu, Winston biru. Sekali lepas tu brother yang jual okok tu, dalam kereta tu siapa ni? Oh, dalam kereta tu kekasih saya baru habis tengok Merdeka tadi. Oh, ke? Dah apa? Tak ada, tengok. Ingatkan awak pergi satu family. Tak adalah, saya pergi berdua je. Alah. Hati-hatilah bawa kereta. Sebelum sebelum jalan tu, baca-bacalah sikit ayat suci. Takut benda-benda ni ikut awak pulang. Sekali Idaham ni macam, yelah bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Lepas masuk dalam kereta tu, sekali dia bawa kereta, you okay tak? Apa ni, kekasih dia sandar, tapi pandang macam ni. Baik kan? Macam Idaham macam, wah you ni jangan buat tuan je I. Kalau I ada heart attack, dah lama I mati dalam kereta ni. Lepas tu macam kekasih dia macam ni, lepas tu dia tunduk dah sini. You ni kenapa? You penat I penat. Alah. Hantar dia balik Lepas tu buat tu ketika jalan lagi, orang kata lagi 30 minit nak sampai rumah kekasih dia tu, dia dikejutkan dengan satu bunyi yang kuat dekat atas bumbung dia. Boom! Idaham ni pun macam, dia macam tak boleh kontrol dia punya kereta tu. Dia pun tarik steering dia ke kiri, dia berhenti ke kiri, bagi double signal emergency. Dia pun sekali macam dia macam you dengar tak? Tapi kekasih dia macam lepas tu macam Idaham macam tak, biarlah. Lepas tu dia pun buka, dia baca bismillah, dia baca Al-Fatihah, dia buka je pintu, tengok kat atas tak ada apa-apa pula. Dia kata mungkin orang kata perasaan aku je ni, penat kot aku. Lepas tu bila dia masuk dalam kereta tu, sebelum dia nak jalan tu, dia terdengar satu bunyi geseran. Satu bunyi geseran yang teramat-amat kuat. Yang macam bunyi geseran tapi itu tak tahulah bunyi geseran ke bunyi apa kan. Yang teramat-amat kuat dekat atas bumbung dia. Dia macam sekali bila dia start enjin, dia teruskan je perjalanan, dia baca sampai dekat rumah kekasih dia. Dah sampai. Lepas tu kekasih dia kalau girlfriend kan macam okay, you jaga diri. Tak, girlfriend dia buka je pintu, angkat beg, terus masuk dalam rumah, tutup pintu, masuk dalam rumah. Dia boyfriend dia macam mungkin pressure kot, perempuan complicated. Lepas tu dia balik kat rumah. Besok tu dia pun call lah girlfriend dia. Hello. Sekali tanpa dia sedari, sorry lah, semalam I tak dapat ikut you sebab I dengan bapa I tak kasih I keluar semalam. Sekali Idaham ni macam dia macam
Apa tu kat handphone dia, you you kenapa? Tak ada apa. You tak dapat keluar semalam? You tak dapat keluar. My father dengan my mother semalam balik. I nak keluar. Dah nak keluar dah, tengok my father dengan my mother balik. Dia kata I tu kasi keluar sebab nak bincang hal keluarga pula. Tak dapat message you. I nak message you tapi masa tu handphone I pula bateri habis. Sorry you. Tak apa. Kita jumpa malam ni Okay. Lepas tu Ida Hanum pun tak telefon. Dia macam, siapa yang aku bawa dia semalam pergi tengok bunga api? Dan siapa pula yang aku borak-borak dengan aku makan dengan dia malam semalam? Lepas tu bila duduk dia teringat abang tu cakap yang jual rokok tepi jalan tu. Pergi dengan siapa? Dia teringat. Dia kata, ingatkan pergi dengan family. Dia macam lepas tu dia macam dia tak nak, orang kata lagilah benda apa ni, ajak keluar malam-malam. Bayangkan dia pergi pukul 10, 9, 10.30 macam tu, balik pukul 3 pagi, pukul 3.30 pagi. Orang nak dekat subuh baru balik. Sekali Ida Hanum macam dia ubah perangai dia ubah apa semua. Kalau nak balik pun pukul 1 pagi, 1.30 pagi je. Dia tak nak balik sebab dia takut benda tu ganggu dia. Itulah untuk kisah yang kedua. Yes. Okey, untuk kisah yang kedua ni, orang kata aku tahu ramai yang sekarang ni alami alam remaja kan. Bila alam remaja ni kita dah macam kita nak keluar balik lambat-lambat, kita nak keluar lepak dengan kawan. Waktu kita sekolah dulu, kita hanya borak dekat sekolah je. Kita hanya boleh keluar tu mestilah mak bapak kita mesti pantau kita. Kau keluar pukul ni, balik pukul 10 malam. Tak boleh balik lebih-lebih. Sebab bila kita dah besar, kita dah lepas daripada tanggungan ibu bapa. Itu adalah tanggungjawab kita. Lepas tu kita keluar lambat-lambat, balik pukul 12.30 malam, balik pukul 2 pagi, balik pukul 3 pagi, kadang-kadang pukul 5 pagi baru balik. Macam benda ni macam waktu macam ni, benda ni keluar. Benda ni macam ada berkeliaran dekat situ. Tiba-tiba kita pula balik, orang kata, alamak, dia naik motor lah brother, seat belakang kosong, bolehlah gua tumpang dia. Tanpa kita sedari, kita tak nampak dia. Dia duduk kat belakang kita, dia pun ikut kita sampai ke rumah. Kita pun balik, tak pergi salam, tak baca apa, tak baca itu. Kita nyanyi pula lagu hip hop. Sekarang ni masuk, dia pun ikut masuk. Itulah yang mengganggu kalau dalam rumah tu. Kalau kita ada adik ke, kita ada mak bapak ke, mak bapak kita saling nampak, adik kita saling kena rasuk. Itulah menyebabkan kita kena senangkan orang tak nak senangkan urusan kita. Okey, sampai sini saja cerita aku. Aku harap korang terhibur dengan kisah-kisah untuk kisah 1001 Malam Part 2 ni. Seperti aku janjikan, sampai 5k subscriber aku akan buat giveaway kepada 7 orang pemenang. Maknanya dekat link description aku adalah dalam description aku ada syarat-syarat dia. Yang video yang pertama tu ada link description dia. Harap korang boleh subscribe, like and share. Jangan lupa tekan bell notification supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Nasihat aku yang terakhir, pakai mask, patuhi SOP ni ditetapkan oleh kerajaan. Sentiasa basuh tangan ataupun cuci tangan dengan hand sanitizer, pembasmi kuman, dan jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa pada minggu depan setiap hari Jumaat jam 11.45 malam di Fitness Channel. Assalamualaikum. I see you. Kita jumpa minggu depan. Wassalam.